Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Azri Luqman di dalam segmen Ask Mr. ADK. Kali ini kita akan berkongsi apakah prosedur yang telah ditetapkan oleh ADK dan perlu keluarga atau klien ambil tahu bagi membantu anak atau diri klien tersebut untuk terus kekal dalam kepulihan. Jadi hari ini kita bawakan sekali lagi Puan Siti Mariam binti Mursidan, pengarah bahagian rawatan, perubatan dan pemulihan Agensi Istidadah Kebangsaan untuk mengulas lebih lanjut soalan-soalan yang diterima oleh petugas-petugas Pusat Gerakan Fortnight ADK. Okey, baik Puan. Pertanyaan yang diterima, apakah prosedur ataupun perkara yang perlu dilakukan oleh keluarga supaya memastikan anak atau adiknya itu telah tamat menjalani rawatan dan pemulihan di Puspen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada saudara Omar atas pertanyaan itu. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, izinkan saya beri sedikit je penjelasan berkenaan dengan perawatan dan pemulihan. Dan kalau kita tahu, perawatan dan pemulihan itu tidak berhenti pada satu titik. Dia adalah kepulihan sepanjang hayat. Maksudnya selagi kita hidup, maksudnya begitulah proses recovery itu berjalan. Walaupun dia dah habis tamat di Puspen, tapi proses itu terus berjalan, dia tidak akan berhenti di situ. Maksudnya bila di Puspen itu tamat, maksudnya tamatlah dia menjalani program. Dari itu dalam rawatan dan pemulihan ni dia ada banyak terms yang kita faham. Maksudnya dalam semasa menjalani program rawatan di Puspen dan selepas menjalani rawatan di Puspen tu apa tindakan yang perlu dibuat. Okey, pada asasnya apabila seorang itu telah selesai menjalani program rawatan dan pemulihan di Puspen, dia akan dibebaskan. Maksudnya bila nak dibebaskan tu ada beberapa perkara lah yang menjadi indikator yang menyokong kepada pembebasan dia. Salah satunya dia telah memenuhi program pemulihan dan dia dilihat ataupun dinilai boleh dan mampu untuk memulihkan diri dan boleh keluar kepada masyarakat bagi menjalani kehidupan dia seperti biasa dan mampu mengekalkan kepulihan. Walau bagaimanapun apabila selesai menjalani program rawatan pemulihan di Puspen, mereka perlu lagi mengikuti program rawatan lanjutan dalam komuniti, iaitu menyambung program yang ada di Puspen tu di AADK daerah yang ditetapkan. Maksudnya masa tu dia dah tetapkan lah. Contohnya kalau dia duduk di kawasan Sentul, maksudnya dia kena melapor diri di ADK daerah Sentul. Okey, sebagai klien tu sendiri yang bebas, dia kena faham. Maksudnya apabila dia bebas saja pada persidangan, dia kena tahu tanggungjawab dia adalah untuk dia datang kepada ADK, melaporkan diri kepada ADK. Maksud lapor diri ke ADK ni bukan saja melapor, just lapor saja dia datang menyatakan bahawa saya dah datang, tidak. Maksudnya lapor diri tu dia adalah merupakan satu program rawatan dan pemulihan. Tapi lapor diri selalu term yang biasa digunakan oleh klien-klien kita di luar adalah lapor diri. Tapi lapor diri tu kandungan dia sangat banyak dan dia bukan saja sebagai begitu untuk ambil ujian air kencing ataupun ujian urin. Dan dia kata tapi dia perlu juga mengikuti program-program yang ditetapkan dan perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan apabila mereka sebelum mereka bebas tu, biasanya mereka bukan biasalah, memang mereka akan diterangkan berkenaan dengan tanggungjawab ini mematuhi syarat-syarat perintah selepas rawatan pemulihan dan mereka perlu ikuti di bawah seksyen sama ada 62A ataupun seksyen 62A ataupun 83A. Jadi benda-benda tu dia dah faham. Jadi dia kena lapor diri untuk ujian urin tu adalah satu daripada intervensi untuk memastikan bahawa dia bebas dadah. Lepas tu dia ikut juga perlu mengikuti program-program lain, program untuk mengekalkan tekanan kepulihan, program untuk menstabilkan emosi, program untuk kestabilan psikologi, program agama, program kesihatan, program pendidikan, psikopendidikan, pencegahan relapse dan sebagainya lah, dia perlu ikuti. Ada juga yang mengatakan bahawa program tu seolah-olahnya adalah sama seperti di Puspen. Dia nampak macam sama tapi tak sama. Dia ada lanjutan, maksudnya kalau
sebab tu kita tahu dalam satu perkara pun dia ada pasal-pasal atau tahap dia, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Mungkin di Puspen tu hanya ada tahap 1 dan tahap 2, tapi di komiti dia disambung dengan tahap 3. Jadi keperluan tu memang sangat perlu sebab bila dia bebas, banyak perkara yang perlu dia lakukan dan untuk menstabilkan diri, iaitu untuk dia memahami bahawa banyak elemen-elemen yang perlu untuk dia membantu kepulihan. Maksudnya bila dia keluar, banyak perkara di sekeliling kita. Contohnya masyarakat, sistem sokongan dalam lingkungan dia yang mungkin agak berbeza selepas dia masuk Puspen tu, mungkin ada sedikit perbezaan. Jadi di situ mungkin akan berlaku kecelaruan. Dan menyebabkan itu mungkin kalau tidak diuruskan dengan baik, tak diuruskan dengan betul, boleh mengganggu kepulihan dan boleh menyebabkan seorang tu relapse. Jadi itu memang satu tanggungjawab dia untuk dia pergi kepada ADK untuk mengikuti program lanjutan. Dan sekiranya mereka terus balik ke rumah dan sebagai keluarga ataupun sebagai siapa-siapa jugalah orang terdekat dengan mereka dan menyedari bahawa klien ni tak nak pergi ataupun dia mungkinlah dia memberikan pandangan ataupun memberi alasan bahawa tak perlu datang, dia menjadi satu tanggungjawab lah kepada kita sebagai ahli keluarga, pada orang dekat untuk meminta dia pergi kepada ADK. Maksudnya menasihatkan, menasihati. Sebab tu sebelum ni kita dah kata family tu perlu ada sedikit pengetahuan. Maksudnya mencari pengetahuan lah untuk membantu kepulihan dan membantu untuk mengekalkan. Jadi kat sini dia perlulah membawa mereka ni kembali kepada pejabat ADK untuk melihat dan untuk menyambung program-program yang ada di Puspen tu. Dia sebenarnya ada orang berkata bahawa program ni macam satu hukuman dan rasa macam dia tak nak terdekat. Tapi dia perlu faham di sebalik perintah ataupun syarat-syarat itu diikuti tu ada falsafah, iaitu program. Sebab kita ni selalunya kena mengingatkan dan diingatkan bahawa kita ada tanggungjawab. Kadang-kadang kita rasa kita dah dan kita rasa bertanggungjawab untuk mengingatkan diri kita, sebab mereka juga ada, contohnya di Puspen dia belajar mengenai pencegahan relapse. Jadi pencegahan relapse salah satu dia kata dia rasa dia dah okey dan dia rasa dia dah tak perlu siapa-siapa. Maksudnya bila dia rasa dia dah kuat dan dia mampu untuk mengatasi perkara yang berlaku yang boleh membawa kepada kejadian dia mengambil balik. Tapi bila dia kembali kepada masyarakat dengan suasana yang agak berbeza, mungkin isu tu akan tak dapat tangani. Jadi dari itu, bila dia ada isu-isu macam ni, dia tidak boleh lari sebenarnya. Dia kena datang kepada ADK untuk dia menjelaskan apa isu dia, apa permasalahan dan terus mengikuti program. Dan sebagai orang yang terdekat, sebagai ahli keluarga pun perlu memahami apa perubahan ni, kalau ada teruslah bawa kepada kita. Dan yang sangat penting sekali, bila dia bebas, dia bukannya daripada Puspen dia masih ada tanggungjawab untuk dia tanggungjawab, dan itu adalah satu perintah yang perlu dipatuhi, bahawa dia perlu lagi untuk melaporkan diri di pejabat ADK mengikuti program rawatan dan pemulihan susulan. Maksud dia sambung, sebab kita tengok kalau dia punya flow dia, program rawatan ni dia mula Puspen, lepas tu ikut program, lepas tu dia ada prabebas, maksudnya dia bebas. Bebas tu adalah satu sistem yang dikatakan sebagai pengukuhan dan pengekalan kepulihan. Itulah berada di komiti yang sebenarnya. Okey, baik Puan. Terima kasih. Tadi Puan ada sebutkan tentang lapor diri. Jadi soalan yang seterusnya ni, sekiranya adik saya mempunyai masalah untuk hadir lapor diri, apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh adik saya atau kami sebagai keluarga klien? Okey, terima kasih soalan tu. Soalan berkenaan lapor diri ni memang banyaklah soalan ditanyakan, terutama dalam ketika masa pandemik COVID ni, lagilah ramai soalan-soalan berkenaan dengan lapor diri ni. Dan lapor diri ni pun seolah-olah macam satu benda yang sangat menakutkan lah kan. Tapi isu dia sekarang banyak juga klien-klien kita mempunyai masalah untuk lapor diri. So
sekiranya seseorang klien tu mempunyai masalah untuk lapor diri untuk program di Klinik Era, dia bukannya satu penamat. Maksudnya dia terus putus kat situ. Maksudnya dia tak ada apa-apa dia nak buat macam mana, bukan itu yang seharusnya buat. Jadi apabila dia mempunyai masalah untuk lapor diri dan dia tak dapat lapor diri, tindakan yang dia boleh buat adalah salah satunya ialah menghubungi pegawai pemulihan. Hubungi pegawai ni bolehlah melalui telefon, masuk WhatsApp ke, email ke dan sebagainya. Maksudnya melalui panggilan telefon dia berbincang dengan pegawai pemulihan. Apakah kaedah yang boleh digunakan ataupun kaedah bagaimana dia boleh untuk kekal lapor diri walaupun dalam keadaan yang sukar. Contohnya tempat yang jauh, tempat kerja yang jauh ataupun dia terdapat kekangan masa untuk bekerja dan sebagainya. Jadi dia boleh berbincang. Jadi dalam perbincangan tu dia akan jadualkan semula macam mana seorang tu boleh nak lapor diri. Contohnya kalau bekerja mungkin dia akan anjakkan waktu pejabat mungkin lewat sikit ataupun pada masa-masa yang difikirkan dan sesuai lah. Maksudnya atas persetujuan bersama tu dia akan jadualkan balik waktu dan hari yang boleh dia lapor diri. Maksudnya ada solution sebenarnya. Dan ketika masa pandemik COVID-19 ni pula, dia juga kita memang terputus banyak hubungan bersemuka. Jadi itu pun bukannya satu jalan bahawa kita berhenti di situ. Maksudnya kita terus menghubungi dan kita tukar kepada cara lapor diri itu secara fizikal kepada secara maya, iaitu menggunakan online, menggunakan WhatsApp dan sebagainya lah. Maksudnya bila dia menghubungi, dia dapat dihubungi. Maksudnya kalau ada lapor dia ataupun masuk online, dia akan masukkanlah dalam program-program online tu. Maksud kat sini tak akan ada terputus hubungan. Jadi kita ni sekarang ni dah zaman moden dan zaman yang kata zaman gadget yang sangat canggih, yang perubahan dia sangat tinggi, dan saya rasa mereka pun tergolong daripada orang-orang yang saya rasa tak ketinggalan dia punya peredaran ataupun kemahiran teknologi ni. Jadi saya rasa benda ni pun dia orang faham dan tahu menggunakannya. Jadi waktu ketika ini ataupun selain daripada yang saya katakan tadi menjadualkan semula untuk datang secara fizikal, program ini juga boleh dijalankan secara atas talian. Maksudnya adalah kaedah-kaedah yang digunakan. Jadi benda tu semua ada kemudahan-kemudahannya. Yang penting kita datang, kita bertanya dan kita mencari solution. Dan bukannya kita diam diri, lari dan kita rasa kita tak ada lagi tak ada lagi alternatif. Maksudnya dah mati kat situ. Dan kita rasa macam bila keadaan ni berlaku, dia akan rasa takut. Jadi ada solution tu, ada dua perkara tu lah, sama ada datang secara semuka dijadualkan semula dia semua ataupun buat secara atas talian. Tapi ketika ini masa pandemik COVID-19 ni memanglah kebanyakannya akan digunakan secara online. Program lapor diri secara online. Cuma masalah dia itulah ada perkara yang mungkin tak boleh jalankan secara online. Tapi itulah yang kita perlukan, ada kejujuran. Kejujuran itu adalah satu daripada program yang kita pelajari dalam kelompok sokongan sosial. Jadi benda tu perlu di-apply-kan lah apa yang kita pelajari. Itu salah dua perkara lah. Kalau dia tak dapat lapor diri, itu tindakan yang perlu buat. Dan ingat, jangan lari, tapi kena mendekati dan ambil tahu, dan kita adalah yang penting sekali kita berbincang. Dengan perbincangan banyak perkara akan selesai. Itu juga kepada ibu bapa lah. Ibu bapa juga boleh membantu sekiranya klien-klien kita. Dia bukan saja ibu bapa lah, jadi orang-orang paling dekat lah, isteri, adik-beradik dan siapa-siapa juga boleh membantu untuk mereka memastikan kesinambungan atau program ini tidak terputus. Okey, terima kasih Puan di atas jawapan tersebut. Jadi seperti yang Puan Siti Mariam sebutkan tadi, lapor diri merupakan perkara yang wajib diikuti oleh para klien semua. Dan sekiranya klien tidak dapat hadir ke pejabat AADK terdekat untuk lapor diri, ada pelbagai lagi medium untuk berjumpa dengan pegawai seperti yang Puan sebutkan tadi. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir,
Perkara yang paling ditakuti oleh klien adalah apabila mereka kerap kali ataupun tidak menghadiri program yang dijalankan di daerah untuk satu tempoh yang lama. Mereka takut mereka akan dipenjarakan apabila mereka tidak compliant ataupun gagal mematuhi syarat-syarat pengawasan yang telah ditetapkan. Jadi boleh tak Puan terangkan bagaimanakah cara untuk mereka mengelakkan perkara ini daripada terjadi? Okey, soalan ni sangat menarik lah. Kalau ikutkan senang jawapan dia ni. Kalau tak nak tangkap memang kena lapor dirilah. So, seperti yang saya cakap tadi lah, seorang itu perlu untuk melapor diri dan sekiranya ada masalah, dia perlu berbincang. So, kalau ada perbincangan, dia menghubungi dan dia bertanya ataupun dalam istilah dia sharing, saya rasa benda ni tak akan berlaku. Maksudnya kebanyakan mereka ni dia macam lari. Kadang-kadang dia ada rasa ketakutan dan dia rasa macam bila buat salah macam ni mungkin akan ditangkap. Dan kita sebenarnya kita kena tukar kita punya persepsi tu. Bila kita ada masalah, dia datang, ditangkap, dia tak semestinya jangan sampai ditangkap lah. Maksudnya bila walaupun kita tak lapor diri, tapi kita ada usaha. Sebelum kita ada tindakan penguasaan tu, kita ada usaha untuk memperbaiki diri. Kita kena pergi balik melapor diri ataupun pergi kembali kepada pejabat AADK yang berhampiran. Jadi bila datang tu bukannya nak terus tangkap dan masuk penjara, tak. Maksudnya ada proses-proses lain sebelum proses untuk penjaraan dan sebagainya. Kalau betul dia memang terus ikhlas dan jujur, dia bersih, memang dia nak datang balik, dia nak datang lapor diri, kita akan bantu. Sebab tu dekat AADK istilah dia tangkap untuk bantu, tangkap untuk tolong. Jadi bila keadaan ni, bila dia datang, kita akan bantu dia. Tapi sekiranya bila dia dah tak datang lama, tapi sehingga ditangkap, proses dia akan jadi berbeza. Dia ada dua perbezaan. Bila tak datang, dia datang pada kita secara sukarela, datang kembalilah secara sukarela untuk meneruskan program. Dan yang kedua, kalau dia tak datang lama, dia ditangkap, dia proses dia agak berbeza dah, sangat berbeza. Maksudnya kalau tangkap tu dia melibatkan proses perundangan, dia akan terus proceed pada perundangan lah. Tapi kalau dia datang semula untuk meneruskan program, maksudnya ada punya jalan-jalan ataupun ada proses-proses lain yang boleh membantu dia. Maksudnya dia akan kembalilah semula dan akan dijadualkan semula, akan dibantu. Tapi sebab tu saya kata yang penting tadi, apabila ada satu masalah, satu isu, kita tak boleh berdiam diri. Kita kena dapatkan maklumat, menghubungi dan mendapatkan maklumat yang tepat lah. Lepas tu kita kata kalau ada berita viral ni, tak semua berita-berita tu adalah benar. Jadi tanggungjawab kita lah untuk dapatkan berita yang benar. Jadi berita yang benar tu nak dapat dari mana? Jawapannya adalah dengan menghubungi pejabat AADK. Pejabat AADK saya rasa semua boleh dihubungi dan AADK pun ada talian hotline dan boleh dihubungi bila-bila masa. Dan saya rasa kita tak ada sepadan dan kita tak ada lagi kekangan untuk berhubung dengan AADK. Yang penting adalah keinginan kita untuk kita mengubah diri kita kepada yang lebih baik. Sebab kita sebab tak ada orang yang boleh mengubah kita selain daripada diri kita. Memang dia sakit, memang menyakitkan, memang dia sukar. Memang bila nak masuk tu berbagai-bagai fikiran, betul ke nak buat, betul ke tindakan kita, betul ke ini kita tak tangkap, betul ke bila ni tak masuk penjara. Yang penting betul-betul persoalan tu perlu ada jawapan dengan menghubungi AADK. Dan kalau dia tak memikir, dia tak akan ada jawapan, dia akan terus terbelenggu dengan persoalan tu. Dan satu masa kalau nasib tak baik akan ditangkap semula dan tindakan undang-undang akan dibuat. Tapi sebenarnya apapun nak mengelakkan benda tu, apapun lah perlu lapor diri. Dan untuk ni saya menyerulah kepada klien-klien yang masih lagi berfikir-fikir dan ada yang masih ada perintah tapi belum lapor diri, tak lapor diri atau tak ada keinginan lapor diri, laporlah sekarang. Datanglah pada AADK untuk kita baiki kehidupan kepada yang lebih baik. Okay, bukan untuk diri sendiri tapi untuk semualah, untuk diri, untuk keluarga dan untuk masyarakat serta negara. Okey, terima kasih Puan di atas pencerahan sebentar tadi. Kita mengharapkan maklumat yang Puan Siti Mariam telah kongsikan sebentar tadi dapat menjelaskan akan peri pentingnya peranan ahli keluarga
dalam membantu anak mereka untuk mengelak risiko kembali kepada tabiat penagihan lama mereka. Terima kasih sekali lagi buat Puan Siti Mariam binti Mursidan, Pengarah Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan Agensi Antidadah Kebangsaan, kerana sudi meluangkan masa di dalam segmen Ask Mr. ADK untuk edisi kali ini. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih baik cegah.